berjumpa lagi kita di channel Cikgunya AC. Baik, kali ini cikgu akan bawa video berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Tajuknya 2.7 Perkembangan Nasionalisme. Sebagai pengenalan, perkembangan nasionalisme dapat dilihat dalam 3 aspek, iaitu yang pertama golongan intelektual, yang kedua adalah penulisan yang terdiri daripada guru, penulis dan juga wartawan, di mana mereka ini menghasilkan karya mereka di dalam akhbar, majalah, novel, cerpen dan juga puisi. Yang ketiga adalah pertubuhan ataupun persatuan, di mana ia lebih bersifat sosio-ekonomi dan juga politik. Untuk tajuk 2.7 ini, kita akan lihat beberapa subtajuk. Yang pertama adalah perjuangan bagi golongan intelektual, iaitu terdiri daripada intelektual yang berpendidikan agama, intelektual berpendidikan Inggeris dan juga intelektual berpendidikan Melayu. Subtajuk yang kedua adalah perjuangan melalui penulisan, iaitu akhbar dan majalah. Kemudian kita akan lihat akhbar masyarakat Cina dan juga India. Dan seterusnya karya kreatif. Subtajuk yang ketiga yang akan kita lihat adalah perjuangan melalui persatuan, yang terdiri daripada Kesatuan Melayu Singapura ataupun singkatannya KMS. Yang kedua, Persaudaraan Sahabat Pena atau singkatannya PASPAM. Yang ketiga adalah Kesatuan Melayu Muda, singkatannya KMM. Dan yang terakhir adalah Persatuan bagi Masyarakat Cina dan juga India. Mari kita lihat subtajuk yang pertama, iaitu perjuangan golongan intelektual. Yang pertama adalah intelektual yang berpendidikan agama. Mereka ini digelar sebagai kaum muda dan mereka ini berjaya membangkitkan kesedaran nasionalisme dengan menyalurkan idea mereka melalui gerakan Islah, iaitu menjadikan agama Islam sebagai asas dalam kemajuan, dan ini didorong oleh kecenderungan mereka terhadap gerakan Islah ketika mereka menuntut di Timur Tengah. Antara tokohnya adalah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Yang kedua adalah Syed Sheikh Al-Hadi. Dan yang ketiga adalah Haji Abbas Muhammad Taha. Cara yang kedua adalah dengan penubuhan madrasah yang juga turut menyebarkan fahaman Islam. Selain dari itu, juga memberikan kesedaran tentang kepentingan pendidikan. Seterusnya, ini telah mendorong untuk membina lebih banyak madrasah dan akhirnya membawa kesan yang positif. Antara madrasah adalah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, negeri Johor, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Pokok Sena di negeri Kedah, Ma'ahad Al-Elbiyah As-Sarif di Gunung Gemanggol di negeri Perak. Ketiga adalah pelajar itu sendiri membawa kemajuan dan juga pemodenan. Antaranya adalah sikap dan pentaksiran terhadap Islam. Yang kedua adalah wanita diberi peluang untuk belajar. Seterusnya, pembentukan intelektual baharu Islam, di mana ini didorong
dengan satukan rumpun Melayu bagi tujuan memajukan Islam dengan cara pentaksiran baharu melalui reformis Mesir. Cara keempat adalah dengan menyalurkan idea melalui akhbar dan juga majalah bagi tujuan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme. Antaranya adalah Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan juga Tunas Melayu. Mari kita lihat Al-Iman telah diterbitkan pada 23 Julai 1906 bagi tujuan menggarapkan idea ulama-ulama di mana antaranya adalah menyeru umat Islam untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Di dalamnya juga dimuatkan perselisihan pendapat berkaitan dengan isu agama antara kaum muda dan juga kaum tua. Akhbar ini berkembang di negeri-negeri Selat dan juga kawasan lain di alam Melayu. Selain dari itu, kita akan lihat Neraca, di mana Neraca ini menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap British dan juga mengkritik sikap dan mentaliti masyarakat yang perlu dibangunkan melalui pendidikan dan tafsiran Islam dengan cara yang lebih progresif. Golongan intelektual yang kedua adalah mereka yang berpendidikan Inggris, iaitu di Maktab Melayu Kuala Kangsar ataupun singkatannya MCKK. Maktab ini ditubuhkan pada 1905 bagi tujuan untuk melatih anak-anak bangsawan agar dapat diserapkan dalam pentadbiran British, dan lepasan maktab ini mereka menggunakan kedudukan mereka bagi tujuan untuk menyuarakan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan bagi orang Melayu. Antara tokoh-tokohnya adalah Raja Chulan, Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Ernest Abdullah, Raja Uda, Raja Muhammad. Mereka ini bertugas sebagai pegawai kerajaan dan menuntut British agar memperbaiki taraf hidup orang Melayu dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan di jabatan kerajaan. Antara cara tokoh-tokoh ini menyalurkan idea dan tuntutan mereka adalah dengan berbaik dengan pihak British dan menggunakan akhbar, iaitu Warta Malaya, Lembaga Malaya dan Utusan Melayu. Golongan intelektual yang ketiga adalah mereka yang berpendidikan Melayu, iaitu di Maktab Perguruan Sultan Idris atau singkatannya SITC. Maktab ini ditubuhkan pada 1922 di mana ia berjaya melahirkan semangat kesedaran bagi bangsa melalui beberapa usaha. Antaranya adalah peranan guru di maktab tersebut, iaitu berjaya melahirkan ramai tokoh penulis dan juga nasionalis. Antara gurunya adalah Oti Duset, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Manan, Harun Amin Nur Rashid. Yang kedua adalah dengan adanya pejabat karang mengarang, di mana ketua penterjemahnya adalah Za'abah sendiri dan berjaya menghasilkan buku yang berkualiti dan seterusnya menjadi pemangkin bagi mengasah bakat pelajar. Antara tokoh nasionalis yang berjaya dicungkir adalah Buyong Adir,
Abdul Hadi Hassan. Cara yang ketiga adalah dengan bahan bacaan. SITC menjadi taman ilmu bagi mendedahkan pembaharuan negara-negara luar, iaitu dari Timur Tengah, Indonesia. Cara yang keempat adalah melalui kurikulum yang berjaya membangkitkan kesedaran penuntut melalui mata pelajaran sejarah, mendedahkan keagungan empayar Melayu yang terdapat di alam Melayu, dan antara kurikulum penting adalah anyaman, kesihatan dan juga sukan. Dengan adanya pertubuhan, pada 1929, Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo telah ditubuhkan, di mana kedua-dua ini akhirnya melahirkan satu persatuan yang lebih radikal, iaitu Kesatuan Melayu Muda. Subtajuk yang kedua adalah perjuangan melalui penulisan. Yang pertama adalah akhbar dan majalah, di mana diketengahkan isu yang berkaitan dengan hak, masa depan bangsa, polemik kaum muda dengan kaum tua, pentadbiran, ekonomi dan juga sosio. Bagi penerbitan akhbar, syarikat Jelutong Press merupakan antara syarikat penerbitan akhbar yang wujud pada ketika itu. Persuratan Melayu awal abad ke-20 diterajui oleh golongan intelektual yang berpendidikan Melayu dan Inggeris. Antaranya adalah Muhammad Yunus Abdullah, iaitu utusan Melayu, Lembaga Melayu. Selain dari itu, Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan juga majalah Guru. Selain dari itu, terdapat pengarang yang menyuarakan tentang pendidikan dan juga politik tanah air. Antaranya adalah Muhammad Yusuf Ahmad yang dikenali sebagai Tok Kenali, Muhammad Yusuf Abdul Hamid, Dato' On Jaafar, Abdul Rahim Kajai. Bagi akhbar yang berbahasa Inggeris, mereka memuatkan perkembangan sosiopolitik, ekonomi, antaranya adalah The Malay Mail, The Malaya Tribune. Bagi Fajar Sarawak, yang ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani, Haji Abdul Rahman Kasim, di mana Fajar Sarawak ini menyarukan kesedaran tentang kaum yang dijajah. Antara seruannya adalah Fajar telah tersingsing, bangunlah wahai bangsaku, yang mengesah agar masyarakat bangkit tuju ke arah kemajuan. Di Sabah, ketua-ketua anak negeri menyuarakan isu di dalam mesyuarat dan juga persatuan sosial budaya. Antara isunya adalah berkaitan dengan pendidikan, tanah bumi putera dan juga kewangan petani. Yang kedua adalah akhbar bagi masyarakat Cina, di mana pada ketika itu editor akhbar Cina merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao, iaitu kaum Cina seberang laut, agar mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita, menyemai perasaan cinta akan negara Cina. Selain dari itu, orientasi dan aspirasi penulisan adalah lebih cenderung kepada negara asal. Antaranya adalah Latpao, Modern Daily News. Pada abad ke-20, akhbar masyarakat Cina mula memuatkan soal berkaitan dengan pemerintahan monarki, pergolakan politik di Cina. Antaranya Nanyang Su Hui Pao, Chong Sin Yik Pao. Pada 1930-an, Nanyang Siang Pao diterbitkan di Pulau Pinang
memperjuangkan soal kesatuan sekerja, keadilan sosioekonomi masyarakat kelas bawahan. Bagi akhbar masyarakat India pula, mereka lebih cenderung terbitkan akhbar di mana ia beroperasi dalam tempoh yang singkat, memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di negara ini. Antaranya adalah Tamil Nesan, Tamil Murasu. Dalam akhbar masyarakat India, memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di negara ini. Antaranya adalah The Indian Pioneer. Bagi Tamil Nesan, diterbitkan oleh peniaga India dan di dalamnya melaporkan tentang perkembangan di India dan juga kepentingan sosio-politik masyarakatnya. Yang ketiga adalah karya kreatif. Antara tema novel adalah berkaitan dengan semangat cinta akan negara, perjuangan membela nasib bangsa. Antara novel adalah Mari Kita Berjuang hasil karya Abdullah Siddiq, di mana di dalamnya mengajak masyarakat memerdekakan diri terutamanya dalam aspek ekonomi. Bagi puisi, temanya adalah cinta akan negara. Antara puisi adalah Angan-angan dengan Gurindam hasil karya Omar Mustafa, Sedarlah karya Mahmud Ahmadi, Semenanjung hasil karya Harun Aminur Rashid, Serunai Pujangga hasil karya Abdul Samad Ahmad. Sementara bagi Cepin, antara temanya adalah semangat berjuang, nasib bangsa, cinta akan tanah air. Antara contoh Cepin adalah Rumah Besar Tiang Sebatang hasil karya Ishak Haji Muhammad, Cerita Awang Putat karya Abdul Rahim Kajai, Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang karya Samsudin Saleh. Subtajuk yang ketiga adalah Perjuangan Melalui Persatuan. Yang pertama adalah Kesatuan Melayu Singapura, singkatannya KMS, ditubuhkan pada 1926 oleh Muhammad Yunus Abdullah bagi tujuan menggalakkan ahli untuk bergerak aktif di dalam pentadbiran dan memperjuangkan kepentingan orang Melayu. Antaranya adalah dari segi politik dan pendidikan. Selain dari itu, mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi, KMS mendorong penubuhan lebih banyak persatuan-persatuan lain di mana ia dianggotai oleh kaki tangan kerajaan dan bekerjasama dengan pihak British bagi menuntut lebih banyak peluang untuk orang Melayu di dalam pentadbiran. Antara contohnya adalah Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Persatuan yang kedua adalah Persaudaraan Sahabat Penang atau singkatannya PASPAM, ditubuhkan pada 1934 di Pulau Pinang bagi tujuan untuk menggalakkan ahli untuk bersatu, bertukar-tukar pendapat. PASPAM giat mengadakan perhimpunan tahunan di seluruh tanah Melayu iaitu sekitar 1934 sehingga 1939 bagi tujuan untuk menyatukan orang Melayu di dalam kongres atau persidangan. Antara kejayaan adalah berjaya menghimpunkan wakil persatuan Melayu dari Brunei, Labuan, Sarawak bagi tujuan mengutarakan isu kebangsaan. Di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof merupakan pengasas PASPAM bagi Cawangan Kuching dan menjalinkan hubungan yang baik dengan KMS.
Johari Anang merupakan antara yang mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak ataupun singkatannya PMS pada 1939. Di Sabah, tokoh Bumiputera berkiat aktif dalam membentuk organisasi yang berbentuk penulisan. Pada 1939, cawangan PASPAM di Jeseton, iaitu Kota Kinabalu sekarang, Tawau dan juga Labuan ditubuhkan bagi meningkatkan kesedaran sosial. Ahli PASPAM terdiri daripada guru sekolah Melayu, pegawai rendah kerajaan, peniaga, antaranya adalah Muhammad Yaakob, Muhammad Samsudin Osman, Zakaria Gun. Persatuan yang ketiga adalah Kesatuan Melayu Muda atau singkatannya KMN, ditubuhkan pada Mei 1937 oleh Ibrahim Haji Yaakob. Kemudian persatuan ini didaftarkan pada 1938. Antara akhbar bagi KMM adalah Majlis. KMM berhasrat menentang British bagi mewujudkan gagasan Melayu Raya yang menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Selain dari itu, KMM menyeru orang Melayu agar bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah airnya. Kemudian, KMM dianggap oleh pihak British sebagai satu persatuan yang radikal kerana berani menyuarakan penentangan terhadap pihak British dan membangkitkan perasaan anti-British. Persatuan yang keempat adalah Persatuan Masyarakat Cina, di mana sebelum Perang Dunia Kedua, Persatuan Masyarakat Cina lebih tertumpu kepada keadaan yang berlaku di China. Dr. Sun Yat-sen menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali bagi tujuan untuk mendapatkan sokongan dalam menentang kerajaan Manchuria. Masyarakat Cina yang lahir di negeri-negeri selat atau juga dikenali sebagai Cina Peranakan lebih memberikan perhatian terhadap kebajikan perkembangan politik tempatan. Selain dari itu, terdapat juga mereka yang berpendidikan Inggeris iaitu Tan Jiak Kim yang menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British ataupun singkatannya SCBA di negeri-negeri selat. Persatuan ini menggalakkan pelajaran tinggi dan juga teknikal. Bagi Tan Cheng Lock, beliau berusaha menghidupkan cawangan SCBA di Melaka pada 1915 dan menuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Bagi Persatuan Masyarakat India, ia lebih menjaga kepentingan masyarakat India iaitu Persatuan India Taiping, Persatuan India Pulau Pinang. Persidangan India Semalaya telah diadakan pada 1927 di Kuala Lumpur bagi membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. Malayan Indian Association atau MIA ditubuhkan oleh G.V. Thaver khusus untuk golongan India yang lahir di tanah Melayu. Selain dari itu, Central India Association of Malaya ataupun singkatannya CIAM ditubuhkan pada Oktober 1936 oleh Dr. A.M. Sosei, menggabungkan 12 persatuan India dan 4 dewan perniagaan semasa lawatan Pandit Jawaharlal Nehru pada 1937 di Tanah Melayu, berjaya menyemarakkan pergerakan CIAM. Seterusnya kita akan lihat Persatuan Masyarakat Sikh. Masyarakat Sikh terlibat dalam pasukan keselamatan dan mereka menjadikan aktiviti sosial dan keagamaan seperti di barak polis, kuartus kerajaan, gurdwara,
sebagai tempat yang penting bagi memperkembangkan kesedaran politik bagi anti-British. Khalsa Diwan Malaya telah ditubuhkan pada 1902 di Taiping, Perak, dan persatuan ini merupakan persatuan yang berpengaruh dalam menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Bagi masyarakat India Muslim, mereka terlibat dengan perniagaan pentadbiran, antaranya adalah Sir Husin Hassana Abdul Qadir yang menjadi ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat ataupun Strait Settlement Legislative Council ataupun SSLC. Sebagai rumusan, perjuangan nasionalisme golongan intelektual yang menggunakan media massa dan menubuhkan persatuan berjaya mencetuskan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Keupayaan menggembleng oleh golongan intelektual dalam menggerakkan organisasi dan media massa akhirnya berjaya mendaulatkan negara bangsa. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Semoga video ini akan dapat membantu anda dalam lebih memahami tajuk ini. Sampai jumpa lagi. Bye.